So, terima kasih Ustaz atas kuliah malam ni. So, ini adalah kuliah kita sebelum kita masuk ke Ramadan lagi sehari. Ya, Ya. ya. So, insyaAllah moga dengan penyampaian Ustaz malam ni boleh menambahkan lagi kita punya persediaan untuk sambut Ramadan. Saya serahkan majlis kepada Ustaz. Yes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. saudari pengerusi majlis. Begitu juga sidang pendengar yang saya kasihi sekalian. Di mana sahaja kita berada, didoakan dalam selamat berkat hendaknya. Dan saya malam ini memohon maaf kerana tak dapat nak buka uh, video kita ni. Bersama saya ada dua sahabat. Satu adinda Ustaz Fikri, keduanya kekanda saya cikgu ada dengan kami bersama-sama dalam kuliah berkenaan dengan Ramadan kita malam ini. Dan ibu bapa sekalian, malam ini mengambil berkat bulan Ramadan, sehari dua lagi kita nak sambut ini, maka kuliah kita begitulah tajuknya, memahami puasa dan Ramadan. Pertamanya bila sebut tentang puasa, puasa ni kata ulama makna bagi dia bukan satu, bukan dua, tetapi banyak. Jadi yang kita faham puasa ni orang tahan diri daripada perkara batal puasa. Tetapi kata ulama, takrifan terhadap puasa ni sebenarnya sungguh pun banyak. Dia terbahagi kepada dua jenis. Pertama dia panggil jenis yang pendek-pendek. Ataupun dalam bahasa Arab dia sebut lughatan. Lughatan. Dan kedua makna yang panjang lebar tu. Tu yang dalam bahasa Arab sebut makna kalau panjang lebar dibahas dari segi istilah. Istilahan. Jadi faham dah kita puasa ni maknanya ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi sidang jemaah sekalian saya nak bertanya lah ni. Nak tahu puasa tu hak pendek-pendek kah atau hak panjang-panjang kah? Silakan. Dua-dua Ustaz. Dua-dua baik. Baik, bila sebut puasa ni hak pendek-pendeknya ialah pertama ada ulama kata maksud puasa ni ialah diam tidak bercakap. Maknanya diam. Awak tak bercakap. Itu maksud puasa. Dan bagaimana sampai terhasil definisi seperti ini? Yang kita jarang dengar orang kata puasa ni maksud dia diam tak bercakap. Kita tak pernah dengar definisi seperti ini. Tetapi tiba-tiba fuqaha, our scholars dalam bidang fiqh, dia kata betul. Makna puasa yang pendek-pendek ni antaranya ialah apa dia? Awak diam, awak tak bercakap. Definisi ini sebenarnya sidang penonton yang saya kasihi sekalian, diambil dari satu nas Al-Quran. Bayang tu, diambil daripada ayat Quran. Yang mana ayat Quran ni dia cerita, Maryam, bonda kepada Nabi Isa, suatu hari sampai dah masa dia nak beranak. Nak lahirkan Nabi Isa. Maka dia pun larilah ke dalam kebun kurma. Kenapa lari kebun kurma? Tak lain tak bukan. Takutnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ni tahu dia lahir anak tetapi suami tak ada, menikah kahwin pun tidak. Dan sebelum itu orang Yahudi, Bani Israel ni mari dah kepada Maryam kerana dia dengar Maryam ni sudah pun mengandung, pregnant. Cuma tak dengar kahwin, tak ada suami. Maka mereka tanya kepada Maryam, macam mana awak boleh dapat anak? Sedangkan awak tidak kahwin dan awak ni tidaknya ada suami. Maka apa jawab Maryam? Ya Allah Subhanahu Wa Taala rakam dalam Quran. Jawab Maryam, Inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan yang salah satu nama Tuhan ni ialah Ar-Rahman untuk apa dia? Sawma. Quran guna kalimah sawm tu. Sawm. Siyam. Jadi digunanya kalimah puasa tu sawma. Ini sesungguhnya aku kata Maryam. Nazartu telah bernazar lirrahman kepada Tuhan yang salah satu namanya Ar-Rahman untuk apa? Sawma.
diam, tidak bercakap. Maknanya kalau awak tanya banyak soalan tentang anak yang aku lahir, aku dukung ni, aku tak nak komen apa-apalah. Diam, tak nak bercakap. Jadi berdasarkan nas ini, bila digunakan kalimah sauma, maka ulama fiqh kata, iyalah makna puasa itu juga. Awak diam, awak tidak bercakap. Sebab tu kita kaum laki-laki ni, bila bulan puasa masuk ke dapur, kerana nak tengok isteri kita, masak apa lah hari ni nak berbuka ni. Kita tanyalah yang awak masak apa hari ni. Maka isteri kita apa jadi? Dia tak bercakap di dapur. Barangkali itulah betul maknanya Quran kata orang perempuan ni bila masak masuk ke dapur dia. Kita tanya pun tak jawab. Tapi memang ada takrifan puasa diam tidak bercakap berdasarkan nas Al-Quran tadi. Ini salah satu makna yang nadir, yakni yang jarang-jarang kita dengar tetapi dibahas oleh ulama fiqh. Ada pun makna pendek-pendek yang lain yang biasa kita dengar boleh jadi ialah puasa ini maksudnya awak tahan diri. Awak tahan diri. Dan tahan diri dari apa? Tahan diri daripada perkara batal puasa. Sebab itu bila ulama dia bahas panjang lebar dari segi istilah, dia kata nak faham puasa ni tak payah. Dia ada 3 perkara saja. Kalau ada 3 perkara ini, itulah dinamakan puasa. Dan kalau tak ada, kurang salah satu daripada 3 perkara yang kita nak sebut ini, maka dia tidak boleh dinamakan puasa. Jadi apa dia 3 perkara tu? Baru boleh dipanggil puasa. Pertama, awak tahan diri daripada perkara batal puasa. Perkara batal puasa ni ada 7 perkara. Ada setengah ulama kata 8. Sebenarnya sama satu, tetapi pembahagian itulah yang menyebabkan jadi 7, jadi 8. Ya, pertama awak tahan diri daripada perkara-perkara batal puasa. Kedua, tempoh tahan diri itu tidak lama. Bermula subuh sampai maghrib. Maknanya lepas maghrib, kita tak terikat dah dengan larangan. 7 perkara tadi. Jadi, setelah awak tahan diri daripada perkara batal puasa, yang tempohnya bermula subuh sampai maghrib sahaja. Ketiga, awak kena sertakan dengan niat. Dengan niat, betul. Kalau kurang salah satu, dia tak dipanggil puasa. Contohlah saya kata, awak sudah tahan diri daripada perkara batal puasa yang 7 perkara tu. Okey, betul. Kedua, awak sudah niat baik-baik molek sejak malam lagi. Ya, nak berpuasa ni. Okey, betul. Tetapi awak tak ada yang ketiga apa dia? Iaitulah tempoh tahan diri itu daripada subuh sampai maghrib. Dia kata mulai tahun ni Ustaz, saya nak puasa bermula maghrib. Sampai subuh esok. Sebab puasa yang bermula subuh sampai maghrib ni, saya dah buat lama, dah banyak puluh tahun dah. Tahun ni saya nak lain sikit. Saya nak ambil shift malam contoh dia kata. Batal puasa, usah kata batal. Memang bukan puasa. Maknanya puasa kita kena faham ada 3 perkara tadi, iaitu awak tahan diri daripada perkara membatalkan puasa. Yang kedua, tempoh awak tahan diri itu tidak lama, bermula subuh sampai maghrib sahaja. Dan ketiga, awak mesti niat nak puasa. Jadi kalau ada 3 perkara ini baru dinamakan puasa. Maknanya kalau kurang salah satu, tidak lagi dipanggil puasa. Setakat ni jelas ya, setakat ni gamaknya tu. Setakat ni jelas. InsyaAllah jelas Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi 3 perkara ini adalah dinamakan puasa. Kat mana dalilnya puasa ni Allah suruh? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di mana Allah sebut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan pada kamu ni puasa. Sebenarnya kutiba ni kalau kita nak terjemah betul-betul bahasa Arab, kita kena terjemah kutiba iaitu dah ditulis. Ditulis. Jadi kalau nak terjemah ayat Quran tadi, wahai orang-orang beriman ditulis kepada kamu.
akan kewajipan puasa kama kutiba sebagaimana ditulis min qablikum orang sebelum kamu yang dah puasa itu. La'allakum tattaqun mudah-mudahan bertakwa. Maknanya kalimah ditulis kutiba ni kalau kita nak syarah nak hurai dia. Kenapa Allah guna kalimah ditulis? Wahai orang-orang beriman ditulis pada kamu akan kefarduan puasa. Sebagaimana ditulis orang-orang sebelum kamu kefarduan puasa ni juga. Mudah-mudahan kamu jadi takwa. Kalimah ditulis di sini sebenarnya kata ulama. Dia nak menunjukkan satu benda tu kalau sampai kena tulis. Dia merupakan benda besar, benda penting, benda mustahak. Tuan-tuan kita lahir, kita tulis nama kita surat ke anak. Kita masuk sekolah pun catat tulis rekod masuk sekolah. Kita keluar universiti pun ditulis rekod CJ tulis kerana dah tamat sekolah. Kita menikah kahwin isteri barang tulis. Kemudian kita bercerai-berai minta maaf, minta ampun ya Allah, minta jauh pun orang tulis. Beli rumah, beli tanah, aset pun tulis perjanjian. Mati pun kita ditulis CJ mati kita. Menunjukkan apa dia? Kalimah kutiba ni kata ulama bila Allah guna kutiba dia nak menunjukkan puasa ni memang penting, memang mustahak. Ini dalil daripada Al-Quran yang menyatakan jelas kewajipan puasa. Ayat ni ibu bapa sekalian, kalau kita kaji dari segi asbabun nuzul dia, sebab nuzul dan waktu dia turun. Dia turun ketika umur Nabi 55 tahun. Saya ulang sekali lagi tu. Dia turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umur baginda 55 tahun di Madinah. Maknanya umur Nabi 55. Baru turun ayat suruh puasa. Timbul persoalan, sebelum umur Nabi 55, Nabi tak puasa ke? Sebab ayat suruh puasa turun waktu umur Nabi 55. Timbul soalan di situ. Dan ayat ni juga sebagai percambahan ilmu kita. Selain daripada dia turun ketika umur Nabi 55, dia juga turun dalam bulan Sya'ban. Ulang sekali lagi tu ya. Dalam bulan Sya'ban. Ni kita bulan Sya'ban lah sekarang ni. Dalam bulan Sya'ban, turun ayat kepada Nabi suruh puasa. Maka bila ayat ni turun, Nabi pun tunggu-tunggulah bila nak kena mula puasa. Sebab ayat ni turun sebagai pemberitahuan awal lepas ni kena puasa. Tetapi soalnya kalau puasa tu tak apalah nak kena puasa. Cuma bila nak mula puasa. Timbul persoalan begitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lama turun satu ayat berikutnya yang menentukan bilakah nak kena mula puasa. Apa ayatnya? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Quran. Quran ni macam mana? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, pemberi penjelasan kepada manusia sebagai panduan hidup. Dan wal furqan, pembeza antara hak betul salah. Quran lah tukang tunjuk, Quran lah hak jadi panduannya. Kemudian ayat ujung tersebut, faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa di kalangan kamu nampak anak bulan, maka hendaklah dia puasa. Ayat ni jelas sebut sesiapa di kalangan kamu yang nampak anak bulan. Maknanya dia tidak menjadi kewajipan kepada setiap orang kena nampak anak bulan. Sebab ayat ni kata sesiapa di kalangan kamu. Boleh jadi pejabat agama intai dengan teropong nampak anak bulan. Puasalah, kita terimalah. Boleh jadi tu imam masjid teropong nampaknya anak bulan, maka dia kata esok puasa, kita pun ikut puasa lah. Sebab ayat ni kata tidak semestinya setiap orang kena tengok anak bulan, tetapi faman syahida minkum syahra falyasum. Sebahagian daripada kamu, tak kira siapa-siapa, hak nampak betul anak bulan, puasa. Baik. Kalau kita tengok, umur Nabi ketika turun ayat ini ialah 55 tahun. 55 tahun. Dah kalau kita nak kata sebelum umur 55 Nabi tak puasa ke?
Tak juga. Sebab ayat Quran ujung tu telah menjelaskan kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana puasa yang kami perintah ni, puasa sama juga kami perintah orang-orang dulu. Maknanya ibadat puasa sudah ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir lagi. Sebab tu disebut kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana orang sebelum kamu ni disuruhnya puasa. Jadi ahli tafsir, kalau kita buka tafsir baik Imam Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir dan sebagainya, bila sampai pada ayat ni beberapa sekalian, ayat yang kata kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu itu puasa, dia nak kata orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sudah puasa, sudah puasa. Dan mereka ni pula puasa ni sejak zaman berzaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir lagi. Maknanya ibadat puasa ni antara ibadat yang terkenal paling lama dalam sejarah penghambaan manusia kepada Tuhan. Sebab itu kalau kita tengok kepada tafsir, ahli tafsir bila dia hurai ayat yang kata kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kamu ni pun puasa dah. Maka kata ahli tafsir, orang pertama yang puasa di atas muka dunia ialah Nabi Nuh alaihi salam. Cuba dengar tu. Orang pertama puasa di atas muka dunia ini ialah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Nak menunjukkan apa dia? Lama dah puasa ni, buat apa sekalian. Kalau kita bilang susunan Nabi-Nabi, Adam, kemudian Idris, kemudian Nuh. Cuba bayang, Nabi ketiga dari segi bilangan Nabi 25. Dan nak tuju pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, ya Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, semua sekali tu, semua nabi-nabi ni sudah puasa. Kita dengar bagaimana Nabi Daud berpuasa selang sehari, 365 hari, sebahagiannya puasa, sebahagiannya berbuka sepanjang tahun. Ini kita kata puasa sudah ada, cuma caranya berbeza. Jadi bila Nabi sebelum 55, jangan kita kata Nabi tak puasa. Nabi puasa. Bila Nabi sampai Madinah dalam peristiwa hijrah, bila Nabi hijrah, umur 53 tahun. Ni kita dah maklum dah ni. Umur Nabi 53, Nabi hijrah tinggalkan Mekah, masuk Madinah. Dan umur 55 turun perintah suruh puasa. Maknanya setelah Nabi duduk 2 tahun dah di Madinah, baru turun ayat suruh puasa. Tapi jangan lupa, waktu Nabi mula-mula sampai ke Madinah ketika umur masih 53. 2 tahun sebelum turun ayat suruh puasa ni. Apa yang Nabi dapati dalam hadis sebut? Nabi dapati Bani Israel Yahudi di Madinah puasa. Puasa. Maka Nabi tanya, puasa apa mereka ni? Maka sahabat Ansar kata, mereka puasa hari Muharram. Ya Rasulullah, Ashura 10 Muharram. Bila Nabi dengar orang Yahudi puasa 10 Muharram, Nabi terus jawab, kita lebih patut puasa berbanding mereka. Jadi dalil di sini nak menunjukkan apa dia? Puasa dah ada lama dah sehingga orang Yahudi pun puasa. Kedua yang kita nak belajar juga melalui hadis ini ialah Nabi sudah puasa lama dah. Sebab itu kalau kita baca sejarah puasa 10 Muharram Ashura ni, sebelum turun perintah wajib puasa sebulan yang 2-3 hari lagi kita nak puasa ni, sebenarnya seakan-akan menjadi wajib kepada umat Islam sebelum itu berpuasa pada hari Ashura. Puasa dari hari Ashura. Ini ada dibahas dalam karya-karya besar bagi mazhab Imam Syafi'i tentang sejarah puasa itu. Jadi kita dah belajar dah takrifan puasa dari segi bahasa dan istilah. Kita belajar juga dalilnya kat mana Tuhan suruh puasa. Kita belajar juga sejarah ketika umur berapa Nabi disuruh puasa. Kita belajar juga sejarah dan juga tafsir bagaimana bila disebut puasalah kamu, sebagaimana orang-orang sebelum kamu pun puasa, baru kita tahu Nabi Nuh orang pertama puasa. Maknanya semua sekali yang telah kita belajar ni, saya kira dia sudah merangkumi semua sekali tiang untuk kefahaman apa ertinya puasa, apa ertinya fadilat-fadilat, rukun yang mendirikan puasa itu sendiri.
Dan sekarang kita nak masuk kepada fasa kedua bila sebut tentang puasa. Puasa ni bukan semua orang wajib puasa. Ya, bukan semua orang wajib puasa. Sebab nak puasa ni dia kena ada syarat dia. Dan kita mesti penuhi syarat itu. Kata ulama ada 3 syarat yang mana kalau manusia satu orang tu ada 3 syarat ini, barulah dia wajib puasa. Kalau orang tak ada syarat ini ataupun kurang satu sahaja daripada 3 tadi, tidak wajib puasa. Cuba bayang tu Dr. Marina. Cuba bayang tu Kak Marina saya tu. Siapa kena ada 3 benda ini baru layak puasa. Kalau tak ada 3 perkara yang kita nak bincang ni bagi syarat wajib puasa, tidak wajib, tidak layak puasa. Apa dia? 3 perkara yang mewajibkan kita puasa. Apa dia? Pertama, Islam. Betul. Islam. Orang Islam wajib puasa. Bukan Islam, tak wajib puasa. Dulu UKM dia ada buat pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar Jepun dengan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi ramailah budak-budak Jepun mari duduk di UKM Bangi. Salah seorang daripada mereka ni pelajar Jepun perempuan. Namanya Misuzu Yamazaki. Sampai sekarang saya ingat. Jadi Misuzu Yamazaki ni pelajar Jepun belum Islam. Dia agama Buddha kuat lah. Keluarga dia pun kuat Buddha. Jadi oleh kerana dia mari ke UKM, duduk sebilik dengan murid-murid perempuan saya. Jadi budak-budak perempuan, pelajar-pelajar perempuan saya ni, budak-budak baik, orang usrah. Isnin Khamis puasa, tengah malam bangun tahajud. Jadi budak-budak yang baik ni bila dia bangun malam tahajud, Isnin Khamis puasa, terbuka pintu hati budak Jepun ni, Misuzu Yamazaki ni, nak puasa. Maka dia puasa, tuan-tuan tahu berapa lama? Sebulan macam kita. Tetapi bila kita belajar syarat wajib puasa tadi, itulah pertama Islam. Maknanya orang bukan Islam ni dia puasa lah macam mana pun tak wajib dan tidak sah, Allah tak terima. Jadi kalau kita nak tengok syarat wajib puasa, pertama Islam, kita semua ni dah cukup syarat dah orang Islam. Cuma jangan puasa dulu. Kena tengok syarat kedua, kena tengok syarat ketiga. Apakah dia syarat kedua yang mewajibkan satu orang itu puasa? Tak lain tak bukan akil balik. Saya ulang sekali lagi tu. Akil ni maksud dia berakal, balik sampai umur. Sampai umur. Ada orang balik sampai umur tapi tak ada akal. Ada orang ada akal belum sampai umur. Sebab tu ulama kata syarat kedua bagi mewajibkan satu orang itu puasa tak lain tak bukan iaitulah akil balik. Akil balik. Jadi kalau tengok kepada audien kita ni, Kak Marina, Dr. Marina, masing-masing bukan lagi balik dah ni. Ni nak balik pada Allah belaka dah ni. Kalau tengok nama masing-masing, Nur Faiza, Dr. Marina, Bonda Aziz saya ada, CKA, Kak Darmawati, Kak Dora, ramai malam ni. Jadi kita ni bukan lagi balik tuan-tuan, nak balik dah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya syarat kedua pun cukup. Cukup. Tetapi tunggu dulu, tak boleh puasa lagi juga selagi tak cukup syarat ketiga. Apa dia syarat ketiga? Mampu berpuasa. Inilah syarat yang paling ramai orang kadang-kadang gagal untuk berpuasa. Walaupun dah lama dia puasa, tiba-tiba tahun ni cuci buah pinggang. Tak larat dah puasa. Saya balik kampung saya baru ini, sidang penonton sekalian. Kawan baik saya. Dia kata, Syekh, Ana tak boleh nak puasa dah tahun ni. Maka saya kata, kenapa? Ana dah mula cuci dah buah pinggang. Jadi tak larat. Tengok ibu apa sekalian. 3 syarat ini kalau ada pada kita, maka menjadi wajib kita berpuasa sekali lagi tahun ini. Jadi saya kira masing-masing jemaah kita ni cukup syarat gamuknya 3 perkara. Saya yakin cukup syarat 3 perkara itu, yang mana kalau cukup 3 perkara ini, wajib sekali lagi tahun ini kita puasa ibu bapa sekalian. Itu syarat wajib puasa. Cuma ahli fiqh kita ni, scholars kita ni, bila dia bahas bab puasa, betul lah kita jumpa takrifan puasa yang kita bahas tadi, ada. Jumpa juga syarat wajib puasa pun yang kita bincang tadi pun ada. Cuma bila dia bincang syarat wajib puasa, dia akan bincang satu perkara lagi, itulah syarat sah puasa.
Apa maksud sah puasa? Sah ni sendiri maksud dia diterima Allah. Sah juga maksud dia iaitulah ada pahala dari Allah. Diterima Allah dan ada pahala daripada Allah. Jadi nak kata apa dia ibu bapa sekalian? Kita puasa ni ada syarat dia. Bahkan nak sahkan puasa itu pun ada syarat juga. Ada syarat juga. Ada syarat juga. Ya. Jadi ada 3 syarat yang mana kalau kita cukup 3 syarat ini sahlah puasa kita. Pertama syarat sahnya puasa ialah orang Islam. Macam tadilah juga. Selain Islam awak puasa dah banyak mana tidak sah Allah tak terima. Jadi syarat sah yang pertama puasa kita kepada Allah ialah awak mesti Islam. Satu. Kedua syarat sah puasa juga ialah umur mumayyit. Kalau tadi syarat wajib puasa mesti akhir balik. Tetapi kali ini syarat untuk sahkan puasa tidak semestinya balik tetapi memadai mumayyit sahaja. Saya ulang ya. Umur mumayyit. Umur mumayyit ini bahasa Arab. Mumayyih ini kalau terjemahnya ialah boleh beza. Maknanya anak-anak kita di rumah dia belum balik lagi. Tadika kah? Darjah 1 kah? Darjah 2 kah? Tiba-tiba dia nak puasa. Kita ajar pesan puasalah mak. Kalau mak puasa, abah berilah piti RM10 sehari contohnya. Maka dia naik semangat puasa dia. Jadi orang yang nak puasa dan sah di sisi Allah tidak semestinya balik. Memadai umur boleh beza dah baik dan buruk. Jadi anak kita. Jadi kalau anak kita tadika kah darjah 1, darjah 2 tu puasa, Allah terima. Dia panggil sah. Yang ni Allah terima, Allah beri pahala. Cuma satu perkara ibu bapa sekalian saya tengok. Dalam pada kita nak bimbing anak kita puasa, kita lupa dia ni tak wajib puasa. Tapi kerana kita bimbing, dia pun ikutlah kita bimbing. Satu perkara saya tengok, ramai ibu bapa suka paksa. Paksa anak-anak ni tunggu. Dia kata nak berbuka tak lama dah. Jangan makan, jangan minum, tidur. Sebenarnya ibu bapa sekalian, kalau anak kita tak mampu puasa, ya, hendaklah kita suruh dia buka. Jangan larang. Berlaku dalam keratan akhbar saya baca dulu, satu kanak-kanak perempuan dilatih puasa. Pukul 11 dia mari lapar sangat-sangat sampai pucat. Tapi mak dia kata apa, dia tunggu sekejap Kak Long. Tak lama dah nak berbuka, tunggu. Ada 10 jam saja lagi nak berbuka. Tuan bayang budak-budak 10 jam. Sekejap apa lama lah tu. Jadi apa berlaku? Keratan akhbar ni yang kita baca, mati budak tu. Meninggal. Walaupun bukan meninggal sebab puasa tapi tidak, inilah satu dalil larangan memaksa anak-anak cucu yang puasa kalau dia dah tak mampu. Kita dah belajar tadi syarat wajib puasa pun nombor 3 tu, kalau tak mampu tak wajib puasa. Ibnu Abbas pupu Nabi bila umurnya sudah lanjut, dia hanya membayar fidyah sahaja bagi setiap puasa yang dia lalui tapi tak dapat nak puasa kerana tak larat. Jadi siapa-siapa tak larat nak puasa, dia boleh bayar fidyah. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas tadi. Habis syarat sah puasa, dan syarat ketiga untuk sah puasa juga ialah mampu berpuasa. Jadi anak kita tu walaupun belum balik, tapi dia tak mampu dan nak puasa, kena beri dia berbuka. Ni basic untuk kita faham tentang beberapa hukum bagi perbahasan kita tentang puasa. Jadi setakat ni boleh faham mudah ke tidak tu perbincangan kita tu? InsyaAllah Ustaz, faham. terima kasih. InsyaAllah ya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Baik. Satu perkara lagi. Saya beri rehat seminit tu. Kita dah ada 3 tajuk besar. Saya rehat dulu seminit tu.
Baik ibu bapa sekalian, dah cukup dah rehat seminit tu. Kita nak sambung pengajian kita kepada perbahasan berikutnya, itulah tentang Ramadan. Tadi puasa dah selesai, dah beberapa rukun, beberapa perbahasan tentang puasa. Sekarang Ramadan pula. Ramadan ni apa maksud dia? Ramadan ni kata satu alim besar dalam bidang tafsir, iaitulah Allamatu Sya'rawi. Kata Sya'rawi, Ramadan ini berasal daripada kalimah Ramad. Ramimda, semua bagi atas Ramad. Tapi bila nak wakaf, Ramad. Ramad maksudnya. Ramad ini kalau nak terjemah mudah ialah batu kerikil tu depan rumah kita, batu kerikil tu yang dipanah teriknya panas mentari. Maknanya pukul 12, pukul 1. Kalau kita berjalan atas batu tu, kita tak ada selipar, tak ada sepatu, terbakar kaki kita, tuan. Jadi Ramak itulah yang dipanggil batu kerikil tengah hari, panas sangat-sangat. Kalau pijak kaki meletup, itu dipanggil Ramak. Tetapi apa yang dikendaki daripada Ramadan bukanlah batu tu terbakar kaki. Tetapi Ramadan ini membakar dosa-dosa manusia yang berpuasa kerana Allah. Itu maksud. Dan Ramadan ni satu bulan mulia. Sehingga kan kalau kita baca lafaz dalam hadis minta kita berdoa sejak bulan Rajab tu. Allahumma barik lana fi Rajab. Berkatlah kami dalam bulan Rajab. Wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Sya'ban dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Kata ulama, bila doa ni suruh minta berkat dalam bulannya dalam bulan Rejab, dalam bulan Syaban, maka fahamlah kita bahawa memang 2 bulan itu yang kita doa minta berkat, ada berkat sungguh. Ada berkat sungguh. Lebih-lebih lagi Ramadan. Ramadan lagi lah kita pun panggil Ramadan Al-Mubarak, yang berkat. Jadi besarnya bulan puasa ni kita dapat tengok melalui satu kalimah dia sendiri itu menunjukkan kemuliaan dia, Ramadan. Kedua pula, iaitulah Ramadan ni banyak pula berganda keistimewaan dia kerana berlaku banyak perkara dalam bulan ini. Kita baca dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dimuatkan dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari dan Ibn Kathir. Dia sebut gini. Dia kata bulan puasa ni, bulan turun semua kitabnya samawi. Seperti dia kata empat Ramadan adalah keluarnya kitab samawi Yahudi. Kemudian dia sebut lagi 10 Ramadan keluarnya kitabnya samawi bagi Nabi Daud, iaitulah Zabur. Kemudian dia sebut lagi 12-nya, 16-nya Ramadan turunnya kitab-kitab Nasrani, manakala 24 Ramadan. Itu yang jadi khilaf tu. Ada yang kata 17 Ramadan nuzul Quran kan. Tetapi ada pandangan kata tak. Ada kata 24 Ramadan turunnya Quran. Jadi nak katanya bulan mana tu turun semua kitab wahyu dari langit? Bulan Ramadan saja. Jadi berganda kemuliaan Ramadan. Dan Ramadan ni jadi berganda lagi kemuliaan dia apabila dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Dan hadis-hadis ni kita dah maklum dah. Saya cuma nak sentuh sikit sebanyak saja. Ibu apa sekalian, sekarang kita nak tutup perbincangan kita dengan membincangkan beberapa hukum tentang puasa. Beberapa hukum tentang puasa. Tentulah ibu bapa nak tahu juga hukum cabut gigi ketika puasa boleh ke tidak. Tentu ibu bapa nak tahu juga berbekam ketika puasa, derma darah ketika puasa, ambil darah ketika puasa boleh ke tidak. Ini yang kita nak bincang. Baik, pertama bila kita nak bincang ni, saya suka kalau persoalan-persoalan hukum yang kita nak bincang ni kita masukkan dalam kita sekalikan dalam satu hari puasa. Maknanya kita ambil satu hari itu, contohnya puasa, apa berlaku dalam puasa itu. Kita masukkan hukum-hukum tadi supaya mudah kita faham dengan jelas. Hukum ni kena bentuk dalam bentuk cerita, baru faham. So kita ambil satu hari puasa, kita nak mula dari apa tu? Dari sahur lah.
Satu hari puasa kita bermula sahur dari waktu sahur. Sebenarnya perkataan sahur yang kita guna semua ni, S-A-S-H-U-R, sahur ni sebenarnya tidaklah tepat. Penggunaan dia tu tidak tepat. Kerana maksud sahur yang sebenarnya, kalau terjemah dari Arab ke bahasa Melayu, ialah maksud dia makanan. Makanan. Jadi kalau kita tanya orang, awak sahur tak lagi? Terjemah bahasa Melayu, awak makanan tak lagi? Kan tak kena tu. Jadi sahur ni maksud dia makanan. Ada pun perbuatan makan makanan itu, itulah kita panggil suhur. S-U-S-U. H-U-R, suhur. Suhur tu ialah awak, suhur itulah awak makan. Sahur ialah makanan. Tapi tak apalah, dah kita guna lama dah perkataan sahur, dan masing-masing sudah boleh terima, kita terima dah. Saya cuma sekadar nak benihkan pandangan dan juga mencambahkan ilmu pengetahuan itu saja. Soalnya, awak sahur ni ataupun suhur ni pukul berapa? Pukul berapa? Lepas terawih terus sahur, tidur saya tak bangun, datuk letih sangat malam sekarang. Begitukah sahur kita? Ataupun saya ni sahur lepas 8 rakaat tu, pakai sahur tu morih tu. Saya tak nak bangun dah pagi esok, saya niat dah sahur. Adakah itu sahur? Kata Imam Ghazali rahimahullah alaihi. Dia kata apa dia? Dia kata apa dia? Dia kata sahur ni dia ada waktu dia. Kalau orang sahur luar daripada waktu, maka tidak dinamakan sahur. Bilakah waktu sahur? Quran ada sebut wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka bangun minta ampun. Mana fahamlah kita. Sahur ni waktunya orang bangun tahajud. Orang bangun minta ampun. Jadi kalau kita sahur sebelum tidur, sahur selepas terawih 8 rakaat, itu tidak dipanggil sahur. Kerana sahur ada waktu sahurnya tersendiri. Jadi bila kita ni tak sahur dalam waktu sahur, menyebabkan kita ni tak dipanggil sahur, maka tak ada lah pahala sahur. Sebab tu kata ibadat ni kena hati-hati, molek-molek. Kena bersiap sedia buat ibadat. Bukan kita pakai ikut saja-saja, bukan. Ya? Itu namanya sahur. Pernah tak berlaku? Ada hari kita puasa, kita letih. Menyebabkan kita tak terjaga daripada tidur. Bangun-bangun, nak pergi sahur, 30 saat sahaja lagi orang nak azan subuh. Nak imsak pun tak sempat kita. Lalu apa berlaku? Kita pun suap satu nasi, tengah nak telan, orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ni masuk subuh dah. Soalnya ialah, bolehkah kita habiskan makanan di dalam mulut itu, ataupun wajib kita luahkan makanan tadi. Jadi ada pandangan terpencil kata boleh kita habiskan makanan dalam mulut. Tetapi pandangan afdalnya kita asingkanlah. Sebab waktunya sudah pun suntuk untuk orang bersahur. Orang bersahur. Jadi nak kata di sini, pandangan yang paling afdal ialah wajib diluahkan makanan yang ada dalam mulut tadi. Lebih afdal diluahkan. Walaupun ada pandangan terpencil kata boleh kita telan, kita habiskan. Saya lebih cenderung kepada keadaan manusia satu-satu orang yang berbeza. Kalau waktu tu memang dia kalau tak bersahur boleh bawa mudarat, maka wajib dia telang, boleh telang. Tapi kalau memang dia tak ada masalah, tak payah telang lah untuk lebih kualiti puasa dia. Ni dibahas tentang hukum orang terlewat bangun sahur, baru makan tak sempat telan, sudah bunyi azan, maka bagaimana yang dia boleh buat? Apa hukum satu orang dia beruh gigi, guna ubat gigi pada bulan puasa? Sebab ramai juga orang kata takut nak guna ubat gigi ni. Kata Yusuf Qaradawi rahimahullah alaih, hukum menggunakan ubat gigi dengan kadar yang sikit-sikit, jangan banyak sangat, adalah dibolehkan, adalah diharuskan. Satu. Kedua, ada orang tanya saya tak pandai tadarus tak? Tapi saya dengar semua. Soalnya waktu kita dengar itulah orang sebelah suruh juga kita baca. Jadi bila tak pandai tadarus, orang paksa baca, kita pun terpaksa dah baca hak kita tahu. Abata
sajakha, dahaza. Kita baca Iqra satu tu, buku Iqra anak kita di rumah tu. Soalnya, apakah dikira boleh pahala? Kata ulama, boleh pahala dikira pahala tadarus. Bayangkan, sampai begitu sekali murahnya pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak baca apa ni dalam keadaan lancar. Hak sekakak kita mampu pun sudah dikira tadarus. Apa hukum orang berpuasa merasa makanan ni, kaum ibu ni bulan puasa masuk di bazar Ramadan, tentu nak rasa nak rasa juga makanan kita ni pahit ke, tawar ke. Maka kita masuk-masuk, apakah boleh kita rasa makanan? Kata Ibnu Abbas, pupu Nabi SAW, hukum orang berpuasa merasa makanan adalah dibolehkan. Boleh rasa makanan. Tapi kena faham baik-baiklah. Rasa makanan ni bukanlah lepas rasa di mulut, kita telan. Itu kita panggil makan. Rasa ni lah letak di mulut, kemudian kita ludah. Kerana rasa di mulut, kita dah tahu dah lidah kita. Pahit kah, masin kah. Jadi, rasa hendaklah diletak di lidah dan kemudian diludah. Tapi kalau awak letak di mulut, kemudian telan, itu dipanggil makan. Batal puasa. Ya. Kemudian apa lagi hukum kita nak bincang? Hukum cabut gigi ketika puasa. Boleh tak kami nak cabut gigi bulan puasa? Boleh. Dengan syarat, hendaklah dia ketika dicabut giginya, kalau ada ubat yang disapu pada gusi atau dalam mulut, ubat ni tidak ketara rasa dia di leher kita. Tidak ketara rasa dia di leher kita. Jadi bila tidak ketara rasa dia di leher kita, hukumnya pula adalah dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Ada orang kata, dia kata, Ustaz, kan cabut gigi ni injek tu di gusi. Gusi ni pula dia kata dalam mulut rongga. Dan memang mulut ni rongga, telinga rongga, lubang hidung rongga, kemaluan kubul dan dubur adalah rongga, betul. Tetapi kita kena ingat baik, rongga ni dia ada dua jenis perbahasan dia. Satu, muqaddimah rongga. Kedua ialah sempadan rongga. Ini yang kita kena faham. Bila sebut muqaddimah rongga, dia ni macam dalam mulut kita injek pada gusi. Dia tak batal puasa. Saya buat contoh mudah je. Bulan puasa, bila kita nak semayang, kita nak semayang, kan kita pun komo. Kita komo, maknanya air tu dia masuk dah dalam mulut. Adakah batal puasa sedangkan air masuk dalam mulut? Tak batal. Dia tak batal. Kenapa? Dia hanya berada di muqaddimah rongga. Tetapi kalau dia masuk ke sempadan rongga, itu baru batal puasa. Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Kaya. Dia buat manusia, kemudian ditentukan hukum syarak kepada manusia. Sama ada hukum batal puasa ataupun harus, sunat, makruh, itu Allah buat molek dah pada tubuh badan kita. Bila sebut masuk je kita injek pada gusi kerana nak cabut gigi, tidaklah membatalkan puasa kerana dia bukan masuk sempadan rongga. Dia baru masuk muqaddimah rongga. Muqaddimah rongga. Jadi apa beza muqaddimah rongga ni dengannya sempadan rongga? Muqaddimah rongga ialah mulut ataupun depan-depan hidung ataupun ujung-ujung telinga. Adapun sempadan rongga, tandanya ialah apabila berubah rasa. Contoh hari puasa pertama kita duduk berjabat, tak tahu nak buat apa, kita gigit pen tu. Pen kilometriko tu lah kita gigit. Saya buat contoh kita gigit. Gigit pen tak batal puasa walaupun dia masuk dalam mulut, sebab itu baru muqaddimah rongga. Tetapi kalau dia jolok dalam sikit pen itu, mula rasa nak muntah. Itu kita panggil berubah rasa, ya. Itu sempadan rongga, batal puasa kalau dia masuk dengan sengaja. Begitu juga korek telinga. Tepi-tepi ni gatal-gatal, tak batal. Tuan jolok sikit dalam, rasa asyik berubah rasa, itu batal.
Korek hidung batal tak? Tak batal tuang. Oh. Kan tuang isyak air dalam hidung tu istinsyak. Tapi kalau istinsyak kuat sangat rasa pedih hidung, itu dipanggil dah melepasi sempadan rongga. Kalau sengaja batal. Jadi kita mustahak tahu juga kat mana mukaddimah rongga, kat mana sempadan rongga. Ada orang tanya baru-baru ni apakah hukum saya ni asma kuat sangat. Kemudian tengah-tengah asma puasa saya pakai inhaler. Isap dalam tekak tu. Isap sampai ke paru-paru. Batal ke puasa. Jadi kalau kita tengok kitab fiqh ulama ni hebat tuan-tuan. Oh, waktu dia beri takrifan itu pun dia beri takrifan itu pun waktu dia beri takrifan itu pun dia dah tunjuk dah satu ilmu situ. Sebab tu dalam buku kita yang baru ni, Himpunan Risalah Ilmu, Kak Marina kita ada buat buku terbaru. Buku ni buku sudah lama. Tapi kita susun balik 6 kitab kita yang pernah kita hasilkan yang dianggap best seller tu, kita kompilasikan, compile. Jadi buku yang tuan-tuan akan dapat nanti insya-Allah ni ialah satu buku yang dalamnya ada 6 buku kecil-kecil saya. Buku 6 kecil itu pula adalah buku best seller berdasarkan sambutan di pasaran. Jadi sekarang Kak Marina boleh beli dah. Satu buku ada 6 tajuk dalam tu. Hijrah Nabi, Risalah Puasa, Isra' Mi'raj, Kewafatan Rasulullah, Isu Kalimah Allah, Benarkah Nabi Isa disalib. Dia ada macam-macam subjek dalam satu buku. Satu buku harga dia RM45 saja. Saya cadangkan kalau nak beli buku ni, jangan beli satu atau dua, beli banyak. Bukan sebab saya jual buku, saya penulis buku. Bukan. Tapi beli banyak tu tentang puasa ada di dalam, hadiah orang dalam bulan puasa. Itu termasuk sedekah. Sedekah paling afdal ialah di bulan puasa. Dan sedekah paling afdal ialah mengikut keperluan orang kita nak sedekah. Kalau orang lapar, sedekah paling afdal baginya makanan. Kalau dalam bulan puasa nak dapat panduan ilmu, sedekah buku. Sebab tu saya kata beli 3, 4, 5 simpang di rumah. Orang mari di rumah beri hadiah. Baik. Jadi beberapa sekalian, kalau kita tengok tadi tak, tentang takrifan puasa. Apa kata ulama? Ulama kata gini, takrifan takrifan perkara membatalkan puasa. Dia kata gini, membatalkan puasa ni apabila anda memasukkan sesuatu benda ataupun sesuatu. Kalimah sesuatu tu pula oleh ulama ni. Dia bolkan. Dia bolkan. Dia bolkan ataupun dia gelapkan. Jadi rupanya bila karya ni dia ada gelapkan setengah-setengah kalimat, dia bukan gelapkan saja, dia ada ilmu di situ. Jadi bila kita kata batal tak batal puasa ni, batal tak batal puasa ni, ialah, saya ya baik. Jadi bila dia katakan antara perkara membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Sesuatu tu dia bolkan, dia tulis dengan perkataan warna hitam gelap. Dia nak menunjukkan ada huraian di situ. Jadi ulama fiqh bahas, awak masukkan sesuatu ni, apakah maksud sesuatu? Maksud sesuatu ialah benda itu nampak. Benda tu nampak. Jadi kalau awak masukkan benda-benda yang tak nampak, contoh bulan puasa, Ustaz Fikri kita ni, saya buat contoh lah ni, yang ada dengan saya Syekh Fikri ni, dia jogging, dia bersenam pada hari pertama puasa. Jadi kemudian dia tarik nafas dalam-dalam. Jadi udara tu masuk dalam perut. Masuk. Dia panggil masuk lah tu. Adakah batal puasa dia? Sebab dia memasukkan sesuatu dengan sengaja. Jawab dia tak batal. Sebab kalimah sesuatu tadi, kata ulama, mesti syaratnya benda itu nampak. Sesuatu yang nampak. Udara tuan-tuan nampak? Tak nampak. Hak nampak ni contoh masuk makanan, masuk apa lagi tu Kak Marina? Masuk ring basikal, contoh ni bukan tak. Saya nak buat contoh benda nampak. Tu yang timbul soalan, adakah orang yang asma, dia spray dalam tekak dia inhaler tu. Inhaler tu bentuk gas tu. Adakah batal? Jadi soal dia ialah gas tu nampak tak?
Satu, tak nampak, tidak panggil benda. Keduanya pula dia masuk sengaja ke sebab masyarakat, sebab sakit, keperluan, daruri, tidak batal puasa. Tetapi saya tak suka sangat nak bahas tentang isu fatwa kontemporari ini, ibu bapa sekalian. Kerana melihat pentas audien kita. Kalau audien tu orang awam, kita nak sebut sangat-sangat pun kita rasa tak perlu bagi orang awam. Tetapi bila sebut daurah kita ni dengan orang-orang lah seperti ibu bapa sekalian ni, orang suka majlis ilmu, orang suka buat rujukan itu, rujukan ini. Itu yang kita berani share fatwa mu'asirah, fatwa-fatwa semasa yang memberi syahid ataupun hujah-hujah kenapa tak batal. Jadi orang lelah bila sebut asma pakai inhaler ada dua pandangan terhadapnya. Satu kata batal, satu kata tak batal. Tapi pada saya, kita sebelum nak kata batal tak batal, kita kena tengok orang ni termasuk kategori mampu ke tidak. Kalau kategori tak mampu, tak timbul soal batal ataupun tidak batal. Itu dia. Jadi, hukum kita cabut gigi walaupun diinjek pada gusi tidak batal. Kemudian hukum kita pakai inhaler ada dua pandangan ulama. Kemudian apa lagi hukum? Hukum derma darah tidak batal tetapi makruh kerana menambah letih puasa. Hukum berbekam ketika puasa adalah makruh kerana menambah letih pada puasa. Puasa sudah letih, kita pergi tambah lagi. Tetapi batal? Tidak batal. Tidak batal. Baik, kemudian ditanya lagi tentang pakai obat titik mata. Obat titik mata tu kan kita titik di mata Dr. Marina, Kak Marina tu. Bila titik, terasa ditekak kita. Banyak orang ni dititik obat mata terasa ditekak. Batal ke tidak? Jawab dia tidak batal. Itu terasa ditekak pun tak batal. Ini berdasarkan kepada pandangan yang disebut oleh Imam Nawawi dalam majmu'nya. Dalam kitab fiqh 23 jilid itulah. Lengkap kitab fiqh bagi mazhab Imam Syafi'i. Katanya Imam Nawawi, sekalipun satu orang itu ditusuk pada betisnya. Bila sebut tusuk ni, itulah diinjek pada betis. Macam kita lah, injek pada bahu. Kemudian rasa pening sampai ke kepala. Jadi Imam Nawawi pernah sebut, sekalipun satu orang itu ditusuk dengan besi pada betisnya. Ini bahasa orang lama, dia tak sebut injek waktu tu. Kesan daripada tusukan itu sampai ke otaknya. Maknanya cocok kat lain, terasa kesan kat lain. Tidak batal puasa kerana dua sebab kata Imam Nawawi. Pertama tidak batal kerana apa dia? Kerana apa tidak batal? Kerana tempat yang diinjek itu bukan rongga. Mata rongga tuan-tuan, bukan rongga. Kedua tak batal juga sebab kandungan, ingredients of injection. Kandungan terhadap injection itu bukan bahan menggantikan makan minum. Jadi kalau kita titik mata kita, ibu bapa sekalian, tidak batal sebab mata bukan rongga. Kedua, walaupun terasa ditekak obat ni Ustaz, pun tidak batal kerana ingredient, kandungan yang kita titik tadi bukan menggantikan makan minum. Bukan ganti makan minum. Sebab tu Dr. Marina, ada yang bincang baru ni, dia kata apakah hukum suntik glukos? Pada saya glukos ni adalah satu bahan menggantikan makan minum, maka terbatal dengan sebab walaupun dia injek bukan pada rongga, tetapi syarat kedua iaitulah bukan makan minum itu gagal. Sebab memang dia menggantikan makan minum. Jadi kalau orang titik obat mata pada mata, tiba-tiba terasa di leher, tidak batal kerana dia bukan rongga, dia bukan kandungan makan minum. Tetapi kalau orang titik air oring, macam mana? Kak Marina. Tiba-tiba dia pergi titik air oring dalam mata, terasa dia tekak, batal lah. Sebab walaupun mata bukan rongga, air oring tu. Air oring tu batal puasa. Ini beberapa sekalian sedikit sebanyak perbahasan tentang hukum-hukum dan fatwa semasa berkaitan puasa. Sekarang tibalah waktu berbuka. Kita nak ringkas je kuliah kita ni. Sebab ibu bapa kena beli buku yang saya kata tu, risalah puasa kita tu. Himpunan Mutiara Ilmu tu. Ada 6 buku dalam tu, saya kompilasi jadi satu saja. Sekarang kita nak buat penutup, tibalah waktu berbuka. Bagaimana Nabi berbuka?
mustahak kita ikut cara Nabi berbuka ni. Sebab Imam Ghazali ada sebut, nak tengok orang tu berjaya atau gagal puasa, tidak perlu tengok pada hari ke-30. Memadai boleh tengok setiap hari waktu dia berbuka. Maknanya waktu orang buka, kita boleh tengok. Dia puasa gagal ke puasa dia gagal ke puasa dia molek. Gagal ke ataupun tak gagal. Jadi kalau dia berbuka puasa ala qada, kata Imam Ghazali, puasanya berjaya. Tetapi kalau dia berbuka puasa tu, macam nak buat tahlil rumah dia, 40 orang makanan ni. Padahal dia 2 orang, suami isteri saja. Dia pergi bazar Ramadan pakai kereta sorong tu. Beli makanan, minum apa semua sekali. Kata orang di bazar Ramadan hak jual makanan tu, dia kata baiknya, bagusnya suami isteri ni. Tiap-tiap hari buat tahlil agaknya di rumah dia ni, 40 orang makan. Walhal 2 orang tu saja nak buka puasa. Kalau begini berlaku, kita buka puasa dengan tamak, kata Imam Ghazali, gagal puasa. Gagal puasa. Sebab tu mustahaknya kita tengok waktu nak buka, kita buka dah ala qada. Kalau buka ala qada, berjaya puasa kita, mendidik nafsu kita. Bagaimana Rasulullah SAW berbuka? Rasulullah berbuka dengan beberapa biji tamar. Ini dalam Sahih Bukhari sebut. Beberapa biji tamar. Sama ada tamar kering atau tamar basah. Tamar basah ni kita panggil rutab. Tamar kering atau tamar basah. Kemudian baginda akan meneguk beberapa teguk air. Kemudian baginda berdiri untuk solat. Jadi mulai tahun ni kita buka mana? Makanlah manis-manisan ke, kalau tak kurma pun. Ya, lauk-lauk sikit-sikit. Kemudian teguk air sikit-sikit macam Nabi buat. Terus berdiri solat. Jangan terus makan tuan. Biasa orang kadang-kadang dia tak tahan sangat. Dia makan juga. Makan. Nak berdiri semayang tak boleh. Jangan sampai gitu. Kita berdoa mudah-mudahan dengan sebab kita belajar sikit sebanyak, dengan perbincangan kita tentang fatwa-fatwa semasa berkenaan dengan hukum-hukum puasa, maka tahulah kita untuk jadikan puasa kita tahun ini kualitinya terbaik insya-Allah. Jadi ibu-bapa sekalian, saya kira sekadar itu sahaja pengisian kita malam ini. Saya minta ampun, minta maaf tak dapat buka webcam kerana kami bertiga ni ada sedikit urusan di sini. Dan saya masih lagi dalam musafir di Sabah. Besok akan balik ke KK semula. Daripada KK, kami turun program ke Sandakan. Sandakan dah 2 malam. Esok balik semula ke KK. Lusa hari puasa pertama baru saya sampai ke Kuala Lumpur. InsyaAllah, kepada sahabat-sahabat sidang penonton yang nak buku kita, boleh maklum pada Kak Marina, Dr. Marina kita. Kemudian kita buat urusan pengepusan insyaAllah. Jadi saya kira soalan-soalan tu akan kita jumpa dalam siri yang akan datang. Sebab nak menyelesaikan beberapa perkara sikit ya. Okey, saya cuba tengok. Kalau orang-orang tua tak larat puasa, wajib ganti tidak? Kak Rohaiza, orang-orang tua ni bila dia tak larat puasa, dia tak wajib ganti. Sebab kalau dia ganti pun, hak ganti tu nama puasa juga. Soalnya dia tak larat puasa. Sama ada puasa ganti ke, puasa sunat ke, puasa wajib. Lalu apa alternatif untuk orang tak larat puasa? Riwayat Ibnu Abbas, pupu Nabi. Ibnu Abbas ni bila umur dia sudah lanjut, dia tak larat puasa. Maka dia bayar fidyah tiap-tiap hari yang dia tinggalkan. Dan dia tidak perlu qada lagi. Ya. Betul, terima kasih Kak Rohaiza. Syarat wajib puasa, Kak Rokiah dah tolong buat nota, terima kasih. Ya, ubat titik mata meleleh masuk tekak tu betul. Suntik nutrisi, yang saya sebut tadi, kalau benda itu menggantikan makan minum, maka hukumnya membatalkan puasa. Terima kasih Kak Rohaiza, terima kasih Dr. Marina, terima kasih sidang penonton yang saya kasih sekalian. Mudah-mudahan panjang umur kita sambung lagi di masa akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Jadi kita tutup majlis kita sebab saya Ustaz ada urusan. Apa-apa pun Alhamdulillah hari ini banyak pengisian kita daripada Ustaz. Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah kita jumpa sahabat-sahabat semua pada bulan Ramadan ni. Kita ada beberapa kuliah dan untuk sesiapa yang inginkan buku yang Ustaz sebut tadi,
buku Mutiara Ilmu. InsyaAllah saya rasa mungkin Ustaz boleh uruskan untuk pengebusan dalam bulan Ramadan ni. Jadi nanti kita Boleh. listkan. InsyaAllah kita akan cuba listkan buku-buku kita lah. Jadi Boleh dengan insyaAllah. terima kasih Ustaz. Dengan ini saya pun ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita. Alhamdulillah. Dan kami semua mengucapkan selamat menyambut Ramadan Ustaz. Selamat bermusafir, selamat pulang ke Bangi Amin. dengan selamatnya. InsyaAllah Amin. Ustaz kita jumpa selepas bulan Ramadan untuk kuliah seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi